Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pengajian Al-Hikam berbentuk vlog. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan baca hikmah yang ke-47, iaitu bagaimanakah yang dikatakan amal yang baik. Matanya, husnul a'mali, baiknya segala amal, nataiju husnil ahwali, adalah hasil-hasil dari baiknya segala hal. Wa husnul ahwali, dan baiknya segala hal adalah dari kemantapan segala tingkatan status yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita dengar matan dia, so ada 3 kalimah penting yang perlu kita fahamkan pada diri kita. Tengok dalam hikmah tu dia kata apa? Baiknya segala amal. Matan tu kan. So nombor 1 kita kena tahu amal. Kena bahas sikit lah. Yang kemudian adalah dia kata baiknya segala amal adalah hasil dari baiknya segala hal. Yang kedua, kita kena faham sikit apa dia yang dikatakan hal itu. Dan baiknya segala hal adalah kerana dari kemantapan dalam segala tingkatan status yang diturunkan Allah. Sejauh mana yakin dia, sejauh mana percaya dia. Ni 3, amal, hal dan kemantapan hati itu. Bagaimana ia? Baru kita boleh kata amal itu baik. Okay. So yang pertama, amal. Apa dia? Ialah segala tindak tanduk berupa perbuatan yang dapat ditangkap oleh salah satu perasaan yang 5. Apa dia? Iaitu hidung, boleh bau. Telinga, boleh dengar. Penglihatan, boleh lihat. Dan tangan kita, kaki boleh sentuh. So bila 5 ni, hidung, mata, telinga, mulut, lidah dan tangan, kaki lah. So bila semua benda ni dibuat dengan cukup syarat-syaratnya, cukup rukunnya dan adab-adabnya, semata-mata kerana Allah, bukan kerana mengharapkan balasan duniawi atau ukhrawi. Bila semua benda tu kita buat cukup syarat dia, beradab, sopan, santun kita, dan dikerjakan pula ia semata-mata kerana Allah, bukan kerana balasan, nak balasan dunia ataupun balasan di akhirat. Maka dengan demikian amal ibadah itu
barulah dikatakan baik dan sempurna. Okey. Jadi kena belajarlah adab-adab dia, syarat dia dalam kita duk guna tangan, telinga, hidung, mata dan sebagainya. Kena belajar itu. Ataupun kita boleh kata pada amal ibadah itu tak boleh ada padanya riak dan ujub ataupun lain sebagainya. So ini pun satu hal kita kena tahu, kita kena belajar apa dia riak, apa dia ujub. Begitulah seterusnya. Okey. So bila kita mengerjakan dia, hati kita hendaklah selalu beserta Allah. Kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Okey, tak mau selain daripada itu. Itu yang pertama, amal. Dalam buat dia, melaksanakan dia, adab, syarat, disertai dengan hati hadir kepada Allah, semata-mata kerana Allah. So yang kedua, ahwal. Ahwal ialah segala gerak perasaan, ketetapan dan keputusan yang dia datang dari hati. Ini yang biasanya kita tak perhati dia. Sebab tu dia main gerak hati kita ni selalu kebanyakannya tak betul. Pi ke arah benda yang lara, pi ke arah benda yang maksiat. Sebab hati kita tu kita tak pernah nak bagi suci dia. Tak mau nak belajar apa penyakit hati, kemudian kita ubat sehingga dia jadi elok hati tu. Tak mau belajar dia. Sebab tu kita tak boleh minta fatwa dengan hati. Sebab kita ni macam-macam lagi. Belum selamat lagi daripada penyakit hati. Tu dia kata, artinya hal keadaan kita hendaklah selamat dari segala penyakit hati. Tu dia senang bolak balik tu yang kita minta dulu, kita dah sebut dah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati aku, janganlah engkau bolak balikkan hatiku. Kita minta kepada Allah dalam doa tu kan, supaya Allah tetapkan hati kita atas agama Islam. Sebab hati ni dah senang berbolak balik. Jadi bila keadaan, artinya hal itu, yakni gerak perasaan itu selamat dari segala penyakit hati, barulah ahwal kita dan gerak-gerak hati kita sudah dikatakan baik. Dan dakwa yang datang itu insya-Allah dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada hati yang bersih itu. Jadi bila hati itu dah bersih, apatah lagi dia orang yang rajin belajar, mempelajari, tak pernah putus asa dia, ambil tahu ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka selain daripada itu Allah akan mengurniakan kepada dia makrifat, ilmu yang Allah tidak berikan kepada hamba-hambanya yang lain, yang biasa, melainkan orang yang niat dia tulus, ikhlas kerana Allah, istiqamah, mujahadah dia, kemudian Allah berikan kepada dia, sehingga bertambahnya, mendalamnya makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ilmu ni kita boleh, tak semestinya orang yang belajar tinggi, banyak ilmu yang dia boleh kuasai, tak semestinya ahwal dia baik. Okay, belum tentu dia menguasai ahwal begitu banyak seperti mana dia menimba ilmu yang begitu banyak. Dah, ahwal ini datang daripada ilmu yang diamalkan dia. Okey.
Ilmu dia membuahkan amal ibadah, dan amal itu membuahkan hal, yakni gerak hati dia tu. So, itulah yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, contoh kita buat solat, semayang. Semayang kita itu, solat tersebut yang kita kerjakan baru dianggap baik dan sempurna apabila segala sesuatu yang berhubung dengan gerak-gerak hati baik pula, baik dan sempurna. Tu bukan bermaksud kalau gerak hati kita tak baik, tak payah semayang lah. Tak, salah sama sekali. Semayang tetap jalan, dalam masa yang sama perbaiki, belajar, cari ilmu. InsyaAllah Allah akan memudahkan kepada kita tu jalan-jalan dalam pembersihan hati menghadap kepadanya. Nanti selepas ni kita akan baca hikmah yang mengenai zikir. Ada kelebihan-kelebihan dia nanti. Dia akan sentuh di situlah. Okay. Di sini dia ingin bagi tahu kepada kita bagaimana yang dikatakan amal yang baik. So kita nampak nombor 1 zahir, nombor 2 batin, hal, ahwal, dan yang ketiga contoh kita buat solat, ataupun boleh juga contoh-contoh yang lain. Jadi bila kita melakukan satu amal itu, maka perhatikanlah kepada hati kita. Niat kita tu kerana apa kita buat. Tak mau ada dalam hati tu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus yakin bahawa perbuatan yang kita kerjakan itu tidak bermaksud melainkan semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan anjurannya. Dia mahu suruh buat yang tu, jadi kita yakin benar, maka kita buat. Baik, jadi kita nampak ilmu amal mesti ada ilmu lah, pergi mana pun mesti ada ilmu. So ilmu itu bila belajar, dia akan membuahkan amal ibadat. Dan amal itu bila dikerjakan istiqamah berterusan, insya-Allah dia akan membuahkan hal-hal. Hati itu dia makin lama sikit-sikit bersih. Di samping kita belajar bagaimana menjadi orang hamba yang tawaduk, rendah diri, lama-lama dia akan bersih hati itu. Habis. So yang keempat kita sebut sikit. Amal ibadah baru dikatakan baik menurut kacamata agama yang sebenarnya bila amal ibadat itu merupakan hasil ketetapan hati dan yakin yang sebenarnya. So, kita lah ni nak pi ke arah memperbaiki amal kita supaya sampai kepada tahap yang dianggap baik dan sempurna. Okey, selebihnya Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat dia, dia terima segala apa yang kita lakukan. Tindak tanduk dan ketetapan hati itu baru dikatakan baik apabila telah mantap dalam hati kita ilmu makrifat yang dikurniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati kita diberikan kemantapan oleh Allah dengan ilmu dan makrifatnya, di mana hal keadaan ini adalah pokok utama untuk mendapatkan amal ibadah yang baik menurut ajaran agama kita. Tu dengan ilmu dan makrifatnya. Makrifat tu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang dia. Habis, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesilapan asbab daripada kita belajar.
Okey, clear yang tu. Kita belajar hikmah 47, bagaimana yang dikatakan amal yang baik. So yang pertama ni saya ulang balik ni. Tadi saya dah ulang sikit dah, saya ulang lagi. Yang pertama, amal. Perhati semua benda ni, buat ikut perintah Allah dengan syarat dia. Cukup dengan syarat dia, rukun dia, adab, sopan, santun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang lain tak nampak dah, tapi kita ni merasai Allah sedang memerhatikan kita. Maka dia akan buat dengan penuh sopan, beradab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ahwal kita, yakni gerak perasaan itu, nak dakwa dia tu betul, mesti baikilah. Ujub, riak, sombong, takabur, sum'ah, tu kena belajar tu macam mana dia mai apa semua, dan usahakan dia buang kena masuk sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Baru selepas daripada tu dia boleh mai hal-hal ataupun gerak perasaan, keputusan yang tepat, yang benar daripada hati yang musik. So yang ketiga, kita buat contoh sikit tadi, solat. Gerak hati kita tu tidak lain melainkan kerana Allah, menjalankan perintah dia, bukan kerana nakkan balasan dunia, apatah lagi balasan akhirat. Memang kita buat, kita sebagai hamba, kita jalankan perintah dia dengan penuh ta'abbud. Itu contoh dia. Dan kita sebut sikit ilmu, amal, hal dan kesimpulan. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.